Pulangkan kepada aku. Pulangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik Profile. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Putus. Hembusan angin malam bertiup menembusi lubang telinga serta geselan hawa dingin pada kulit bikin aku merinding. Aku sedang memandu seorang diri awal pagi menuju ke kampung halaman. Setelah pihak kerajaan memutuskan kebenaran rentas negeri, aku terus mengambil keputusan untuk pulang ke kampung, berjumpa kedua orang tua serta adik perempuan aku yang merupakan seorang kurang upaya, iaitu OKU. Keperitan menahan rindu pada mereka tiada ubatnya. Walaupun hampir setiap hari kami berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan video call ataupun VC, rasanya tidak sama bila mereka di depan mata. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui perasaan aku, seorang anak lelaki tunggal dalam keluarga yang kecil. Mereka adalah tanggungjawab aku dunia dan akhirat. Dalam perjalanan ke destinasi, aku melalui jalan raya yang sangat gelap. Hanya pancaran cahaya lampu dari headlight kereta dipandu aku dan juga dari kenderaan yang datang dari arah bertentangan jalan. Aku mempunyai satu kebiasaan di mana aku tidak suka menggunakan aircon ketika memandu di waktu malam atau sewaktu cuaca sejuk. Apabila memandu dalam masa yang lama, aku lebih suka buka tingkap kereta tanpa aircon, menikmati angin yang menderu kencang, dan kalau aku rasa mengantuk, aku akan membakar sebatang dua rokok agar segar sikit dan dari mengantuk. Satu lagi, memandu tanpa buka aircon jimat minyak. Kelihatan jelas dari pantulan paras tinggi lampu headlight kereta aku. Kabus tebal menyelimuti jalan di hadapan aku. Dalam situasi begini, aku memang akan fokus memandu dengan had kelajuan rendah dan berhati-hati agar tiada perkara yang tidak diingini berlaku. Dengan tidak semena-mena, sebelum selekoh es beberapa kilometer di hadapan, bola mata aku terpandang ke kiri jalan. Ada seorang lelaki berjaket merah dan berseluar biru berdiri di tepi jalan seperti mahu melintas. Aku terkebil menggaru mata untuk memastikan apa betul ke ada orang ingin melintas jalan waktu pagi begini. Apa yang membuatkan aku pelik? Kiri dan kanan jalan adalah ladang kelapa sawit tua dan terbengkalai. Jika kemungkinan kenderaan mengalami masalah, mesti aku nampak kereta, motosikal atau apa jenis kenderaan dipandunya berada di tepi jalan atau berdekatan. Aku pun
tak mau berfikiran yang bukan-bukan. Tiba-tiba, lelaki tadi berlari melintas jalan di hadapan kereta aku yang menghampiri dengan jarak sangat dekat. Aku pun memutar steering ke arah kanan, mengelak dari melanggarnya. Kereta dipandu aku berpusing dan terbabas. Bahagian kanan kereta aku terhempas ke pembahagi jalan, remuk. Efek kereta berpusing dan hentakan yang kuat mengakibatkan kepala aku terhantuk bumbung kereta. Aku juga mengalami luka-luka ringan dari tusukan seprihan kaca widescreen depan kereta yang berderai. Aduh, sakit. Oh, sakit. Rasa sakit di kepala. Dan dalam kesakitan itu, kedengaran bunyi seretan antara permukaan jalan tar dengan tayar sebuah kenderaan akibat brek kecemasan, lalu diikuti dentuman yang sangat kuat. Ada sesuatu yang tercampak dalam kereta aku dan tergolek atas riba aku, lalu jatuh ke bawah tempat duduk penumpang sebelah aku. Perlahan-lahan, aku membuka mata yang dipejam sebab menahan sakit di bahagian dahi aku. Aku mengalihkan pandangan ke arah benda yang jatuh itu. Samar-samar kelihatan seperti objek berbentuk bulat. Tangan aku pun cuba mencapai objek tersebut. Jari jemari aku terasa seperti sesuatu yang basah, lembab dan berpasir. Tangan aku terus menggenggam objek tu, lalu aku naikkan ke atas tempat duduk sebelah aku. Lebih kurang macam ni. Ya Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aku tidak dapat berkata apa-apa, melainkan menyebut kalimah Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali sejurus meletakkan objek itu di tempat duduk. Menggeletar seluruh tulang empat kerat aku. Jantung berdegup kencang. Apa yang mata kepala aku saksikan adalah di luar jangkaan manusia biasa. Kepala manusia disaluti darah merah, segar pekat, masih hangat. Hendak aku lari, tapi tidak berdaya. Kepala aku berdenyut-denyut, rasa loya sangat. Pandangan aku semakin kabur dan terus bertukar gelap. Aku pingsan. Setelah sedar, aku terbaring di atas katil hospital. Wajah-wajah yang aku rindui berada di depan mata aku. Mereka menangis. Mereka rasa bersyukur sangat aku sudah sedar dan ibaratkan diberikan peluang kedua dalam hidup aku. Semua yang terjadi adalah kehendaknya, memberi ujian dan dugaan kepada aku, umatnya, supaya diambil sebagai satu pengajaran dan kesedaran. Aku tidak mengalami apa-apa kecederaan yang teruk, kecuali darah beku yang telah pun dibuang selepas menjalani pembedahan kecemasan masa kemalangan kemarin. Kesan sampingan dari pembedahan tersebut hanya migrain atau terasa kepala yang sangat pening. Aku pulang ke kampung dan dapat kebenaran cuti sakit dari syarikat aku kerja selama sebulan bergaji. Alhamdulillah, aku dapat beristirahat sambil meluangkan masa lebih sedikit bersama keluarga tersayang. Semua yang berlaku belum lagi berakhir. Malah, ianya baru di titik permulaan. Aku masih lagi trauma oleh kejadian yang menimpa diri aku. Setiap siang berganti malam, aku meracau-racau seperti kerasukan.
Atau aku akan kurungkan diri aku dalam bilik, meroyan ketakutan. Pergi, jangan ganggu aku. Pergi. Apa yang aku lihat tidak dilihat oleh orang lain. Kemunculan makhluk itu amat menakutkan. Ia berada di mana-mana, mengikut aku ke mana saja aku pergi, menghantui aku dalam mimpi sehinggakan aku tidak berani melelapkan mata. Pulangkan kepada aku. Itulah yang bermain di telinga aku. Suara garau menyeramkan, berbisik tajam. Makhluk berbentuk manusia yang berpakaian sama seperti orang yang melintas sebelum aku kemalangan tempoh hari. Darah pekat mengalir, memancut keluar dari belahan lehernya yang putus dari kepalanya. Tangannya seperti ingin menerkam aku. Dia berada di sekeliling aku. Watak aku berlainan pula di siang hari. Aku suka bersendirian dan berdiam diri. Sepatah dua kata saja yang keluar dari mulut aku. Ada satu hari, waktu menjelang senja, masa tu aku dan adik perempuan aku sedang menonton televisyen di ruang tamu. Aku berdua saja di rumah pada waktu itu. Mak dan abah keluar ke rumah salah seorang jiran atas urusan kebajikan tetangga. Adik aku ni berusia 11 tahun dan percakapannya masih tidak jelas, sama seperti kanak-kanak baru belajar bercakap. Kami menggunakan isyarat tangan atau badan untuk berkomunikasi dengannya. Adik aku melompat bangun dari sofa yang duduk lalu terkinja-kinja, menunjukkan jari telunjuk ke arah aku dan ke arah pintu utama rumah aku. Aku berlari menuju ke pintu lalu membukanya. Mana ada orang? Tak ada pun. Aku memerhatikan Hanis. Senja sudah tiba menggantikan siang. Hari hampir gelap. Aku terperasan Hanis mencapai sesuatu dari anak tangga rumah. Dia pun pusing dan berlari ke arah aku, lalu mencampakkan benda yang diambilnya tadi ke ribu aku. Pergi, jangan kacau aku. Pergi, bukan aku langgar kau. Pulangkan kepada aku. Aku berteriakan sambil berlari tidak tentu arah dibuatnya. Aku pun lari keluar dari rumah. Dalam ketakutan, aku tersalah langkah lalu jatuh bergolek di atas tangga. Debum. Alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kedengaran merdu. Aku membuka kedua-dua mata. Pak Imam dari kampung, Ustaz Daud, bekas guru mengaji aku, serta Abah berada di keliling aku. Sakitnya. Badan aku terasa bisa dan lenguh. Letih sangat. Ustaz memberi segelas air untuk aku minum. Aku baring kembali. Setelah minum, Abah dan kedua mereka seperti sedang berbincangkan sesuatu. Aku tertidur. Di malam hari berikutnya,
Aku tidak lagi diganggu penampakan makhluk tanpa kepala atau dengar bisikan menakutkan yang kerap aku alami tempoh hari. Selepas solat Isyak, Abah memanggil aku duduk bersama yang lain di ruang tamu. Abah mengucapkan syukur atas kesembuhan aku. Abah menerangkan semua gangguan-gangguan yang berlaku pada diri aku. Menurut Ustaz Daud, aku diganggu oleh jin yang menyerupai si korban kemalangan. Dalam keadaan trauma dan jiwa yang kosong atau sewaktu semangat aku lemah dari normal, jin telah mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam jiwa aku, lalu boleh datangkan kemudaratan pada diri aku atau yang ada keliling aku. Mungkin akibat tekanan dihantui penampakan menakutkan, aku boleh mencederakan diri aku, atau lebih teruk lagi, apabila syaitan menguasai diri aku boleh cederakan orang yang aku sayang dengan cara membunuh. Abah mengambil keputusan memanggil ustaz dan tok imam membantu aku secara perubatan Islam. Setelah hampir seminggu aku meracau dan bertindak seperti orang yang akalnya tidak waras, muncullah semuanya kembali seperti sedia kala. Syukur, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan hasutannya ke dalam hati manusia, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Tiada apa yang melebihi kuasa Maha Pencipta, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allahu Rabbi. Ya, itulah dia saudara, kisah yang bertajuk Putus, karya R.S. Suzy. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton kisah ini. Semoga kita mendapat iktibar dan ibrah di dalam kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share, kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi. Peace, no war.